Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan bermula dengan bab 12, pengenalian data. Jadi dalam bab ini, cikgu akan mula dengan dua topik dahulu. Yang pertama adalah penjanaan soalan statistik dan pengumpulan data yang relevan. Seterusnya kita akan melihat apa maksudnya data kategori dan data numerik. Sekarang, dua data ini cikgu tunjukkan. Okey? Data yang sebelah kiri ini adalah berkaitan dengan status terkini untuk kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Data yang cikgu ambil ialah pada 2 hari bulan November 2020. Jadi, mengapa cikgu memberitahu ini adalah data? Kerana apabila maklumat-maklumat yang berkaitan sudah dikumpulkan, seterusnya hendak dipamparkan kepada orang ramai, jadi kita boleh secara lisan, boleh secara menulis, pada masa yang sama boleh juga secara grafikal. Inilah yang kita kata dalam secara grafikal, iaitu kita buat poster berwarna-warni, kita letakkan tajuk, letakkan informasi yang kita nak sampaikan kepada orang ramai, seterusnya letaklah sikit gambar-gambar untuk menarik perhatian orang ramai. Okey, seterusnya ini adalah iklan yang selalunya kita jumpa. Okey, ini ialah iklan yang secara bercetak. Jadi cikgu pamparkan dekat sini supaya anda nampak juga ini adalah sejenis data. Mengapa ini adalah data? Kerana ini mempunyai informasi yang nak sampaikan daripada shopping center, ini ialah dari Tesco kepada orang ramai, iaitu apa produk-produk ataupun barang-barang yang dijual di bahagian shopping center itu sekarang mempunyai harga yang lagi murah. Okey, nampak tak dia letak harga dan seterusnya dia potong dan dia letak harga yang lebih murah. Okey, size bagi dua nombor yang ditunjukkan juga mempunyai tarikan. Okey, supaya ramai ibu bapa yang nampak fahamlah. Okey, sekarang adalah masa untuk pergi ke Tesco dan memberi belah. Jadi sekarang persoalan yang ditanyakan, bagaimana semua data ini dikumpul daripada satu Malaysia? Iaitu macam mana anda boleh menyusun data-data yang berkaitan dengan kes baharu bagi COVID-19 dan seterusnya kes yang sembuh harian. Okey, maksudnya setiap hari anda boleh tahu ada 900 orang sembuh dan keluar daripada hospital. Dan untuk iklan ini juga, macam mana anda tahu produk ini yang hendak dipamparkan supaya menarik perhatian ibu bapa? Kenapa bukan produk lain? Okey, jadi macam mana semua data ini dikumpulkan? Okey, inilah topik ataupun objektif yang kita hendak belajar bagi video ini. Sebelum kita mengumpulkan data, kita perlu fahamkan dulu apa itu data. Okey, data ialah informasi ataupun maklum-malas yang kita hendak tahu. Contohnya, apabila saya nak tahu sesuatu, saya tanya. Apabila saya dapatkan maklum-malas, jadi itu adalah data. Tapi apabila saya nak tahu itu bukannya daripada seorang ataupun dua orang, dia mungkin daripada satu kategori ataupun satu kumpulan yang besar. Contohnya, saya nak tahu markah yang anda capai semasa ujian sumatif. Okey, so untuk satu tingkatan 1. Jadi saya akan tanya daripada 1A, 1B, 1C sehinggalah 1J. Itu ada 300 ataupun 400 orang. Jadi apabila saya kumpulkan semua markah-markah anda, itu adalah data. Itu adalah informasi yang saya mencapai dan saya nak tahu. Okey, seterusnya, sebelum kita mengumpulkan data, kita perlu merancang dan menjana soalan statistik yang berkaitan dengan data yang hendak dikumpul terlebih dahulu. Contohnya, apabila saya nak tahu sesuatu, saya nak tanya dulu, betul tak? Contohnya, saya nak tahu berapa orang ahli keluarga bagi setiap budak di dalam 1J. Jadi saya perlu tanya dululah.
saya tak boleh sahaja berdiri dan harap murid itu faham muka cikgu ni nak tahu apa, then setiap pelajar akan bagi jawapan. Kan? Jadi sekarang sebelum anda nak orang itu jawab, awak perlu menjanakan soalan statistik. Jadi kita namakan dia sebagai soalan statistik kerana dia bukan sebarangan soalan. Dia ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpulkan data dan terdapat keberbagaian dalam data tersebut. Iaitu apabila saya nak tahu bilangan ahli keluarga, maka saya buatkan soalan yang berkaitan dengan ahli keluarga. Contohnya, berapa orang ahli keluarga untuk anda? Jadi awak jawablah. Awak faham, okey, cikgu sekarang nak nombor ataupun bilangan ahli keluarga saya. Bukannya saya tanya budak A, berapa orang ahli keluarga bagi budak B? Mana budak A akan tahu berapa orang dekat keluarga budak B tu? Okey? So, itu mesti anda fikirkan sebelum awak tanya. Okey? Jadi, contohnya sekali lagi kita pergi kepada iklan Tesco ini. Ini ialah muka pertama, muka surat pertama iklan Tesco tu. Dia letak siapa? Dia letak Maggi, Nescafe, Milo yang dalam bag yang kecil tu. Dan ada pencuci pinggan mangkuk, ada pencuci pakaian. Jadi macam mana dia tahu kalau saya letak 6 benda ini di muka surat pertama akan menarik perhatian ibu bapa untuk membacakan satu kopi tersebut, satu salinan tersebut. Okey? Jadi saya perlu tanyalah, saya perlu buatkan soalan. Okey, contohnya saya buatkan soalan, saya tanya, okey, setiap minggu anda pergi shopping center, apa barang yang anda mesti beli? Okey, kerana dekat sini 6 barang ini sebenarnya adalah barang yang kita kata harian. Betul tak? Okey, setiap hari pun mesti kita cuci pinggan mangkuk, pakaian. Setiap pagi pun emak buatkan kita Nescafe ataupun Milo. Ini mungkin pelajar-pelajar setiap hari bawa ke sekolah satu pack. Kalau ada 6 orang adik-beradik, satu pack habis dalam satu hari. Dan ini mungkin abang yang duduk dekat universiti suka makan Maggi. Jadi, semua ini kita mesti kumpul, tanya-tanya baru kita tahu. Kalau kita tak tanya, kita buat sesuka hati je. So, kita tak dapat kesan yang kita nak. Okay, so pelajar, cikgu harap anda faham. Bahagian yang pertama ialah anda faham dulu sebelum kumpulkan data, kita perlu buatkan soalan statistik. Dan soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab untuk mengumpulkan data. Okay, dan macam mana anda nak kumpulkan data sebenarnya berdasarkan situasi yang anda hendak. Okay. So, sekarang kita akan lihat jenis soalan statistik yang sesuai. Okey, yang pertama, apakah ketinggian murid 1J? Adakah ini ialah soalan statistik? Maksudnya, adakah ini ialah soalan statistik yang budak boleh jawab? Dan apabila dia jawab, data yang dikumpulkan oleh cikgu adalah dalam satu kumpulan yang tertentu. Okey, mesti ada satu kumpulan. Saya tak boleh tanya sahaja, apakah ketinggian murid? So, siapa yang nak pergi ukur tu? Okey, jadi sekarang sudah ada target. Saya nak tahu ketinggian murid 1J. Okey, so adakah ini ialah soalan statistik yang sesuai? Ya. Jawapan ialah ya. Nombor 2, adakah anda suka makan nasi lemak? Jadi pelajar, macam mana awak nak jawab soalan ni? Soalan ini hanya ada pilihan jawapannya, suka, tak suka. Betul tak? Jadi, okey pelajar, macam mana anda nak jawab soalan ini? Saya rasa kalau nak jawab soalan ini hanya ada 2 jawapan saja, iaitu sama ada anda suka ataupun tak suka. Jadi, adakah ini adalah soalan statistik yang sesuai? Bukan. Okey, bukan. Ini bukan soalan statistik yang sesuai kerana dia adalah seperti soalan yang tak ada pilihan. Okey, sama ada awak suka
makan nasi lemak, sama ada awak pandai menunggang basikal ke, sama ada awak ada Facebook account ke, semua itu ialah bukan soalan statistik yang sesuai. Dia boleh ditanya dan mesti ada jawapan, tetapi dia bukan soalan statistik yang sesuai. Okey, so nombor 2 ialah bukan. Seterusnya nombor 3. Apakah warna kegemaran anda? Jadi, macam mana dengan soalan 3 ni? Adakah ini ialah soalan statistik yang sesuai? Jawapan adalah ya. Kerana apabila kita ditanyakan warna kegemaran, saya boleh fikir dan saya boleh jawab antara pink dan ungu. Okey, saya suka pink lah. Okey, so saya jawab pink. Okey, maksudnya dia adalah jawapan yang terbuka. Dia bukan menghadkan sahaja seperti soalan 2. Adakah anda suka warna pink? Jadi dia seperti dihadkan. Saya hanya boleh jawab suka, tak suka. Okey, so untuk soalan 3, kalau soalan 3 itu ditanya begini, dia adalah jawapan ya. Soalan 4. Adakah anda seorang yang rajin? Macam mana awak tahu ni rajin ke tak rajin? Jadi, saya boleh jawab ya, saya boleh jawab tidak. Tetapi adakah ya dan tidak itu ada satu jawapan yang betul? Tak ada kan? Kerana dia tak boleh diukur. Dan dia adalah seperti personality. Okey, dia bukan satu ciri-ciri yang kita nampak sangat. Okey, kalau warna kegemaran, dia adalah aspek dari luar. Saya pilih warna pink, saya pilih warna ungu, saya pilih warna putih. Jadi dia adalah satu aspek. Tapi kalau rajin ataupun pandai ke, rajin ke, okey, semua itu adalah seperti sangat manyah. Okey, sangat tak nampak. Jadi dia bukan adalah soalan yang statistik. Soalan 5. Berapa orang ahli keluarga anda? Jadi adakah ini ialah soalan statistik? Ya. Okey, anda boleh jawab 3. Ibu, bapa, saya. Anda boleh jawab 4 orang ke? Okey, ibu, bapa, saya, kakak. Macam tu. So, dia adalah soalan statistik. Okey, so dari sini cikgu harap anda faham siapa ialah soalan statistik yang sesuai. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah mengumpul data. Selepas kita sudah ada soalan dan kita pun boleh bayangkan, okey, budak-budak ataupun responden saya, target saya akan beri jawapan apa. Jadi saya mesti memilih kaedah yang sesuai. Kita ada 4 jenis kaedah. Kita lihat dulu kaedah pertama. Kalau kaedah pertama kita namakan sebagai tinjauan. Apa maksudnya tinjauan? Tinjauan maksudnya dalam bahasa Inggeris survey. Pernah dengar survey? Survey artinya dekat mana-mana awak jumpa mungkin dia bagi satu soalan selidik. Okey, soalan selidik ialah kertas. Atas kertas itu ada soalan-soalan. Jadi anda boleh pilih jawapan. Contohnya, adakah anda sudah menyesuaikan diri dengan kelas online? Awak boleh pilih ya, tidak. Ataupun dia ada 5 butang dekat sana. Tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Okey, boleh juga dia adalah tinjauan. Okey, so seterusnya kita pergi kepada temu buah. Temu buah adalah lebih kepada individu. Contohnya saya nak tahu macam mana nak belajar, saya nak tahu macam mana dia boleh dapat markah yang tinggi, saya nak tahu macam mana dia buat jadual supaya dia boleh belajar dengan sangat berkesan. Jadi saya pergi temu buah beberapa murid yang dapat markah tinggi dalam peperiksaan. Jadi pergi tanya dan seterusnya saya boleh buat kumpulkan data saya. Okey, contohnya ada orang kata, okey, saya buat kerja setiap hari, saya ulang kaji setiap hari walaupun Sabtu Ahad pun saya teruskan dengan ulang kaji saya. Jadi semua itu adalah daripada temu buah. Yang ketiga ialah pemerhatian. Pemerhatian selalunya boleh digunakan di dalam pertandingan. Contohnya dalam pertandingan, anda nak tahu berapa markah, berapa mata yang sudah dicapai oleh beberapa kumpulan.
untuk membandingkan sama ada siapa dari situ adalah sangat-sangat pandai bermain dalam pertandingan tersebut. Jadi anda boleh duduk dalam stadium tersebut dan membuat pemerhatian. Okey, ataupun anda nak tahu berapa kereta yang keluar masuk daripada shopping center supaya anda boleh buat pengiraan, penggunaan kereta dalam satu kawasan perumahan ke, contoh ialah kajian geografi ke apa ke. So semua itu ialah pemerhatian. Dan terakhir ialah eksperimen. Eksperimen ini selalunya kita akan menggunakan ataupun kita akan berkaitankan dengan bahan kimia. Contohnya saya nak tahu peratusan gula dalam minuman-minuman gas. Saya nak tahu peratusan garam dalam biskut-biskut yang kita ada, contohnya yang chip potato yang selalunya kita ada. Saya nak tahu bilangan kalori bagi fast food, contohnya McD ke, pizza ke. Saya nak tahu bilangan Caroline-nya. Jadi semua itu kita perlu observe, kira. Kita buat sikit-sikit eksperimen dalam makma. Jadi ini adalah 4 jenis kaedah pengumpulan data. Dia tak akan sangat rumit. Sila ikut cikgu. Sekarang ada 5 bahagian persoalan yang saya nak buat. Contohnya saya nak tahu ketinggian murid 1J, saya nak tahu peratusan gula, saya nak tahu warna kegemaran, saya nak tahu markah, saya nak tahu berapa orang ahli keluarga. Jadi apa kaedah perkumpulan data yang sesuai? So kita boleh bincang dekat sini. Yang pertama, ketinggian murid 1J. Ini sesuai dengan menggunakan apa? Ini sesuai dengan menggunakan tinjauan. Tinjauan maksudnya soalan selidik. Mungkin 1J anda bagilah nombor-nombor kertas-kertas yang mempunyai nombor. Contohnya daripada 140 sehingga 145 cm. 146 sehingga 150 cm. Anda bagi pilihan untuk mereka. Jadi mereka boleh tandalah. Kebanyakan mereka adalah tertumpu dekat ketinggian apa pun boleh anda dapat daripada tinjauan. Seterusnya, kalau peratusan gula seperti yang tadi bercakap, sesuai dengan eksperimen. Warna kegemaran sesuai dengan temu buah pelajar. Warna kegemaran sesuai dengan temu buah. Anda boleh duduk ataupun tanya. Ataupun anda bagi saja pilihan. Sesiapa, kerana ramai orang kan dalam 1J, sesiapa yang suka warna pink boleh angkat tangan dulu. So saya kira. Yang baki-baki itu, contoh ada orang tak angkat tangan selepas kita buat pengiraan. Jadi dia boleh tanyalah satu-satu. Sebenarnya awak suka warna apa? Dekat papan sudah ditulis warna pink, hijau, ungu, biru, merah, kuning. Anda suka warna apa? Yang saya tak senaraikan. Suka warna hitam. Warna hitam, masukkan seorang calon macam tu. Dan nombor 5, berapa orang ahli keluarga pun boleh guna temu buah. Kita boleh duduk dalam kelas, cikgu tanya sahaja. Anda ada berapa orang ahli berkeluarga? 6, 7, 5, 4, 3, 3. Jawab macam tu. Ikut angka giliran. Last sekali kita ada pemerhatian, iaitu markah yang dicapai oleh seorang pemain badminton. Kita boleh tengoklah apabila mula-mula 10 minit permainan itu dimulakan, dia dapat markah berapa. Contohnya markah dia 5-0 macam tu. Dan selepas itu dia turun sikit, dan selepas itu dia naik sikit. Semua itu boleh kita mendapati. So semua ini anda mesti fikirlah. Maksudnya apabila soalan sudah dibagi, anda perlu fikirkan, kalau inilah yang saya nak kumpulkan, cara apa yang paling sesuai untuk saya dapatkan jawapan yang sesuai. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu data boleh diklasifikasikan sebagai data kategori dan juga data numerik. Sekarang kita cuba lihat.
kita ada kategori, kita ada numeric. Okey, untuk kategori, dia adalah berdasarkan ciri-ciri. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh disusun dalam kumpulan atau kategori. Contohnya, makanan kegemaran ataupun warna kegemaran ataupun kenderaan macam mana anda datang ke sekolah. Maksudnya apabila saya tanya soalan, okey, soalan statistik yang saya janakan itu, saya tanya, okey, macam mana anda datang ke sekolah? Jawapan yang saya dapat itu bukan dalam berangka. Okey, dia boleh jawab dalam ciri-ciri ataupun kumpulan ataupun kategori. Contohnya dia jawab, okey, saya datang dengan kereta ayah saya. Tanya budak lain, saya datang dengan kereta aunty saya. Tanya budak lain, oh saya datang dengan van. Tanya budak lain, saya datang dengan motosikal. So, saya tak akan nampak jawapan itu ialah angka. Okey, takkanlah saya tanya macam mana anda datang ke sekolah? Jawapan yang didapat tu ialah 2. Tak mungkin kan? Okey, so itu yang kita namakan sebagai kategori. Okey, seterusnya ialah numeric. Numeric maksudnya dia berdasarkan kuantiti. Kuantiti maksudnya bilangan. Okey, boleh diukur dan dinyatakan dalam bentuk berangka. Jadi ada banyak contohlah. Okey, contohnya ketinggian, berat, okey, bilangan adik-beradik ataupun bilangan ahli keluarga, harga barang tersebut, umur orang tu dan juga markah-markah dalam peperiksaan ke, dalam permainan ke. Okey, semua itu dalam angka. Jadi itu adalah numeric. Jadi dalam numeric kita boleh pecahkan lagi 2. Satu, yang pertama kita namakan sebagai data diskrit. Data diskrit boleh diperoleh secara membilang ataupun kita kata lain dia boleh didapati dalam nombor bulat. Contohnya, berapa buku yang anda sudah hantar? Okey, satu kelas ni, 1J. Berapa buku yang anda telah hantar? Jadi cikgu pun bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu adalah data diskrit. Apabila saya bilang, saya akan bagi nombor bulat sebagai jawapan. Betul tak? Okey, ataupun cikgu tanya, okey, berapa orang tak siap kerja? Angkat tangan. Jadi cikgu bilang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah data diskrit. Okey. Seterusnya kita ada data selanjar. Data selanjar ini diperoleh secara mengukur ataupun menyukat. Okey, contohnya ketinggian ataupun berat. Okey, jadi apa maksudnya dekat sini? Contohnya apabila cikgu tengok berat badan pelajar, kadang-kadang ada titik perpuluhan. Betul tak? Contohnya saya berdiri atas penimbang berat tu, dapati ialah 63.49. Jadi itu adalah data selanjar. Okey, apabila saya ukur ketinggian anda ialah 155.55. Jadi itu adalah data selanjar. Okey, boleh juga ada nombor bulat. Okey, faham. Okey, contohnya apabila saya ukur berat badan baby tersebut, okey, kebetulan berat badan dia ialah 10 kg. Boleh. Tetapi kebanyakan itu akan ada titik perpuluhan. Setuju? Okey, jadi kita masukkan ketinggian ataupun berat itu dalam data selanjar. Ada apa lagi yang kita ada dalam data selanjar? Boleh juga kita masukkan harga barang. Contohnya yang seperti iklan Tesco yang cikgu bagi tadi itu, Milo sebungkus RM8.99. Okey, itu adalah data selanjar. Okey, so ini adalah 2 definisi bagi kategori dan juga numeric. Okey, life is not always perfect. Okey, kehidupan kita bukan sentiasanya sempurna. There is always a possibility for a problem. Okey, selalunya dia ada kemungkinan untuk sesuatu masalah. The problem is not the end. Manakala untuk masalah itu bukannya maksudnya dunia kiamat untuk kita, but is the beginning of the different life. Tetapi dia adalah permulaan untuk mendapatkan kehidupan yang lain daripada sebelum tu. Okey.
Cikgu harap anda fahamlah apa yang cikgu tengah bagi ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.